Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid semua? Bertemu lagi dengan Cikgu Zu dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Hari ini kita akan mempelajari topik dalam tema 5 negaraku tercinta pada unit 14 milik kita. Dan tajuk pembelajaran kita hari ini Pondok Malaysia untuk menguasai kemahiran menulis. Okey murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek tanda baca. Apa dia tanda baca? Okey murid-murid, tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan dalam ayat. Okey, tanda baca juga dapat membantu pembaca mengetahui sifat dan intonasi sesuatu ayat. Okey, mari kita lihat apa contoh tanda baca. Okey, murid-murid, hari ini tanda baca yang kita akan belajar yang pertama ialah huruf besar. Huruf besar terdiri daripada huruf A hingga Z. Okay, tanda baca yang kedua ialah tanda koma. Ni dia tanda koma, contoh tanda koma. Okey, yang ketiga ialah tanda nokta atau titik. Tanda baca yang keempat ialah tanda tanya atau tanda soal. Yang kelima, tanda seru. Okey murid-murid, mari cikgu terangkan satu persatu tentang penggunaan tanda baca ini. Okey, huruf besar, tanda baca yang pertama ialah huruf besar. Huruf besar digunakan pada huruf pertama, perkataan pertama pada permulaan ayat. Okey, murid-murid lihat contoh pada ayat yang cikgu tunjukkan ini. Okey, mari kita baca ayatnya bersama-sama. Setiap pagi ayah akan bersenam. Lihat pada huruf S di permulaan ayat yang permulaan perkataan yang pertama ini. Huruf S ditulis dengan huruf besar. Okey, jadi huruf pertama pada perkataan pertama setiap ayat haruslah menggunakan huruf besar. Okay, selain itu, huruf besar juga digunakan untuk huruf pertama pada kata nama khas. Okey, contohnya kata nama khas, nama orang, Siti Mariam. Okey, selain itu, kata nama khas yang lain ialah tempat, Pulau Pinang. Jadi, perkataan pertama pada kata nama khas juga menggunakan huruf besar. Okey, tanda baca yang kedua, koma. Bila kita nak guna koma? Koma digunakan untuk mengasingkan frasa dalam ayat. Contoh ayatnya, pagi-pagi lagi. Ni pagi-pagi lagi frasa. Satu frasa letak koma di sini. Sani sudah bangun. Okey. Selain itu, koma juga digunakan untuk mengasingkan perkataan yang berturut-turut dalam ayat. Perkataan yang mempunyai maksud yang sama secara berturut-turut. Contohnya, mereka menggunakan warna merah. Selepas perkataan warna yang pertama, merah, kuning dan hijau. Nampak ni digunakan koma di sini. Untuk perkataan yang berturut-turut, mengasingkan perkataan yang berturut-turut. Okey, tanda baca yang ketiga ialah nokta atau titik. Titik digunakan pada akhir ayat penyata. Ayat-ayat penyata. Contohnya, bilik itu sudah saya bersihkan dan diletakkan tanda nota. Okey, yang kedua, ayah menghias keretanya dengan jalur gemilang. Pada akhir ayat diletakkan tanda titik nota. Ini adalah untuk ayat penyata. Seterusnya, cikgu juga akan terangkan tentang tanda tanya atau tanda soal. Tanda soal digunakan pada akhir ayat tanya. Contoh ayat tanya, siapakah nama kamu? Mengapakah kamu menangis? Ini dia ayat tanya. Okey. Yang terakhir ialah tanda seru. Tanda seru digunakan diletakkan pada akhir ayat seruan.
Contoh ayat seruan, wah besarnya rumah kamu. Ini ya contoh ayat tanda seru. Oh, di sini rupanya kamu bersembunyi. Okey, murid-murid, ini dia 5 tanda baca yang cikgu terangkan pada hari ini. Seterusnya, untuk memahami lagi pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama merujuk buku teks kamu, buku teks Bahasa Melayu tahun 1, muka surat 85. Tajuk Pondok Malaysia. Okey, murid-murid, mari kita mengedit kesalahan tanda baca yang terdapat dalam petikan pada muka surat 85 ini. Okey murid-murid, mari ikut cikgu baca bersama-sama petikan ini. Ada pondok di hadapan rumah jagu. Nampak ni, diletakkan titik di akhir ayat ini. Nama pondok itu Pondok Malaysia. Jagu, Nizam dan Ganesh selalu bermain di situ. Murid-murid lihat. Jagu, Nizam dan Ganesh diletakkan tanda koma selepas nama Jagu, menunjukkan dia mengasingkan perkataan yang berturut-turut. Okey, seterusnya. Hari kebangsaan hampir tiba. Mereka menghias pondok itu. Jagu menampal gambar pemimpin negara. Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Pondok itu cantik sekarang. Mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Okey murid-murid, kalau murid-murid lihat, untuk ayat yang diwarnakan berwarna hitam ini menunjukkan tiada kesalahan tanda baca di situ. Sekarang cikgu nak murid-murid meneliti ataupun memfokuskan kepada petikan yang telah diwarnakan dengan warna biru. Mari kita lihat satu persatu ayat bermula dengan perkataan hari. Hari kebangsaan hampir tiba. Okey. Ada tak kesalahan di situ murid-murid? Kesalahan dari aspek tanda baca yang kita dah belajar, yang cikgu dah terangkan tadi. Okey, untuk ayat pertama ini tiada kesalahan tanda baca. Seterusnya, mari kita terus kepada ayat yang seterusnya. Mereka menghias pondok itu. Nampak ni murid-murid, terdapat satu kesalahan tanda baca di sini, iaitu pada akhir ayat ini tidak diletakkan tanda titik nota. Ya, betul murid-murid, titik nota di akhir ayat. Di sini sepatutnya diletakkan titik nota pada akhir ayat. Okey, jadi kita dah kenal pasti satu kesalahan tanda baca di sini. Seterusnya, Jagu menampal gambar pemimpin negara. Okey, jadi murid-murid rasa ada kesalahan tak pada ayat ini? Ya, betul murid-murid, tiada kesalahan pada ayat ini. Mari kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Okey, murid-murid, ayat ini juga tiada kesalahan penggunaan tanda baca. Mari kita lihat ayat berikutnya. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Okey, murid-murid, ada kesalahan tak pada ayat ini? Ya, betul murid-murid, ada satu kesalahan di sini yang mana tidak diletakkan tanda tanda koma di sini kerana terdapat ulangan. Okey, kita letakkan tanda titik koma di sini. Tanda koma di sini. Nampak? Dia menggunakan warna merah, selepas perkataan merah sepatutnya diletakkan koma. Kemudian kuning dan hijau.
Okey, seterusnya kita sambung dengan ayat berikutnya. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Okey, tiada kesalahan pada ayat ini. Kita sambung pada ayat berikutnya. Pondok itu cantik sekarang. Mereka bercita-cita. Nampak tak murid-murid? Sekarang ayat ini berbeza. Tapi pada akhir ayat yang pertama ini tidak diletakkan titik nota. Jadi ada kesalahan di sini. Dan juga satu lagi kesalahan pada huruf pertama, perkataan pertama ayat ini yang berikutnya. Mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Ingat murid-murid, selepas titik nota, ayat berikutnya perlulah diletakkan huruf besar di sini. M ni sepatutnya huruf besar. Okey murid-murid, ini saja kesalahan yang dapat kita kenal pasti daripada petikan ini. Ada 4 kesalahan yang telah dikenal pasti. Jadi selepas murid-murid dapat mengetahui ataupun mengenal pasti kesalahan dari tanda baca dalam sesebuah petikan, murid-murid haruslah memurnikan petikan tersebut. Okey. Ini dia cara kita nak memurnikan sesebuah petikan yang telah kita edit tadi. Jadi kesalahan yang murid-murid telah kenal pasti tersebut haruslah dibetulkan. Ini cara dia kita membetulkan kesalahan tersebut. Okey, jadi selepas dah kenal pasti kesalahan ini, lengkaplah petikan kita. Okey, jadi murid-murid, ini saja pembelajaran kita pada hari ini, iaitu mengedit kesalahan tanda baca dalam petikan. Okey murid-murid, sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.